Hemat tenaga dan wang hanya dengan Mitsubishi Electric Starmax Aircon, mudah dibersihkan dan tiada bunyi bising. Duduk di rumah dan berhibur dengan saluran filem Melayu terkini di Astro Citra hanya di Sintel TV. Dapatkan filem-filem Melayu blockbuster yang terkini dan menarik untuk anda nikmati bila-bila masa secara on demand. Untuk langgani Astro Citra hanya di Sintel TV. Dial 1609 atau layari sintel.com/Citra sekarang. You've heard of stories on difficulties and challenges faced by persons from all walks of life during this COVID-19 situation. And it's even harder for persons with disabilities as well as their caregivers. I would like to share a story about Sharifa and her son Fariq, who has autism. Sharifa is widowed and is the main caregiver to Fariq. She also lives with her elderly parent. Fariq goes to a day activity centre, but services have been suspended during this circuit breaker period. Sharifa now has to juggle between looking after Fariq, her elderly parent, and working from home. And during this uncertain and challenging period, a direct and customized care support initiative will help defray some costs for daily expenses and provide respite care to Sharifa so that she will not experience burnout from 24/7 caregiving. And this will be funded by the MediaCorp Enable Fund, a community fund administered by SG Enable. Would you like to help other single mothers with a special needs child like Sharifa? Your donation will provide a one-time cash relief to families with persons with disabilities as they experience financial hardship in terms of daily expenses, medical expenses, and caregiving stress. Visit giving.sg/MediaCorp Enable Fund/Care Initiative to make your donation today. I need help. On the new season of Code of Law. You are one of us, yet you killed a brother man. I had to fight them, I had no choice. You had no choice. I'm always on your side, even when the whole world is against you. You are not in control, Derek. Let me help you learn that lesson. New season of Code of Law, Monday, 9:30 p.m. on 5. More episodes of Code of Law Final are available on demand for free on MeWatch. Hati-hati apabila keluar rumah. Melakukan perkara yang mudah. Bersikap peka. Perkara-perkara mudah ini dapat membantu untuk menjaga keselamatan kita semua. Marilah kita memainkan peranan kita. Berita diteruskan. Singapura mengekalkan kedudukannya di tangga teratas dalam ranking persaingan sejagat buat 2 tahun berturut-turut. Ranking itu antara lain menilai kejayaan Singapura dalam dagangan antarabangsa dan pelaburan di samping langkah-langkah pekerjaan dan pasaran pekerja. Ranking itu berdasarkan prestasi ekonomi, kecekapan pemerintah dan infrastruktur serta perniagaan. Perang dagangan telah menjejas kedudukan Amerika Syarikat dan China. Amerika merosot dari tangga teratas pada 2018 kepada tangga ke-10. China pula merosot ke tangga ke-20 dari tangga ke-14 pada tahun lalu. Denmark menduduki tangga kedua dengan mendahului negara-negara Eropah dalam kecekapan perniagaan. Menteri Perdagangan dan Perusahaan Chan Chun Sing berkata, kedudukan ranking tersebut memberi semangat kepada negara. Beliau menekankan Singapura harus bekerja keras untuk mengekalkan daya tarikannya. We cannot and should not be of a country, the consistency of its rules, the unity of its people.
Panggilan Perniagaan Singapura Enterprise Singapore menerima lebih daripada 1,000 panggilan sehingga tengah hari tadi dari pihak-pihak perniagaan menyusuli berita mengenai fasa kedua pembukaan semula kegiatan ekonomi Singapura. Jumlah panggilan itu 2 kali lebih tinggi berbanding jumlah panggilan yang diterima oleh pusat tersebut pada hari-hari biasa. Pusat tersebut telah ditubuhkan apabila pertama kali circuit breaker diumumkan pada 3 April lalu. Ia bertujuan membantu syarikat-syarikat membuat penyesuaian dan bagaimana peraturan-peraturan baru itu boleh dimanfaatkan pihak-pihak perniagaan dari pelbagai sektor. Susulan daripada tempoh tersebut, wadah itu menjadi saluran bagi mendapatkan maklum balas. Beberapa peraturan telah diperhalusi setelah pihak-pihak perniagaan mula berkongsi cabaran-cabaran yang dihadapi. Ejen-ejen dari pusat berkenaan dilatih untuk memandu perniagaan-perniagaan dalam sekitaran baru COVID-19. Ini bermakna mereka mempunyai peranan untuk membimbing syarikat ke saluran yang betul mengenai cara untuk mencari model perniagaan baru bagi meningkatkan pendapatan mereka. Some of these very good ideas we will also be able to share with the F&B establishments who call up and seek help and assistance on how they can open safely and yet at the same time maintain their top line. So this is the area of work. Kementerian Kebudayaan Masyarakat dan Belia MCCY akan menyediakan 1,000 pekerjaan untuk golongan muda bagi menggalak mereka dalam usaha-usaha pendigitalan. Demikian kata Menteri MCCY Grace Fu semasa wawancara bersama CNA 938 siang tadi. Menurutnya, ini tepat pada masanya sedang banyak sektor menimbangkan perancangan e-dagang dan digital dan memerlukan golongan muda dengan kemahiran-kemahiran relevan. We have seen that how second generation is helping the hawkers to do online live streaming to sell their wares, their food, their fish. So these young people has that skills that are so relevant for today's market. So they can apply it to unconventional sectors as well. Menurut satu tinjauan mingguan, keprihatinan utama anak muda adalah prospek pekerjaan. Beliau menambah, mempunyai kemahiran teknologi dalam iklim ekonomi sekarang akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan untuk mereka. Sebilangan mereka juga berasa tertekan dengan gangguan kepada rutin-rutin seharian mereka seperti berada di rumah sepanjang hari dengan ibu bapa dan tidak dapat keluar berjumpa teman-teman. Cik Fu berkata kementeriannya akan menyediakan sebuah platform bagi membolehkan mereka mengalihkan masa-masa terluang untuk menjadi duta digital kepada perniagaan. Beberapa peruncit sedang menggunakan aplikasi teknologi kecerdasan buatan atau AI dan mengurangkan seberapa banyak kontak yang boleh sedang mereka bersiap sedia untuk membuka semula Jumaat ini. Sebagai sebahagian langkah pencegahan, penjual produk kosmetik tidak dibenarkan menyediakan contoh-contoh makeup di kaunter mereka. Sebaliknya, syarikat L'Oreal Singapore memanfaatkan teknologi AI untuk membolehkan pelanggan melihat kesan produk itu pada kulit mereka. Bagi jenama Love Bonito pula, ia akan hanya menyambung semula operasi kedai-kedai fizikalnya minggu hadapan. Ini supaya kaki tangannya dapat bersiap secara mental sebelum kembali bekerja. Love Bonito juga akan melaksanakan prosedur yang lebih ketat seperti menjarakkan rak-rak pakaian dan kerap membersihkan setiap bilik-bilik salinan. Syarikat perabot Grafang pula akan menggunakan 2 hari pertama pembukaan kedainya dengan membersihkan kedai dan mengilap semua perabotnya. Kemudahan sukan seperti gym, kompleks kolam renang dan studio senaman akan dibenarkan untuk dibuka semula selepas lebih 2 bulan ditutup. Bagaimanapun, para pengunjung harus menyesuaikan diri dengan langkah-langkah keselamatan yang dilaksanakan. Di semua kemudahan gym Safra, para pengunjung harus mendaftar masuk dan keluar menggunakan safe entry serta mematuhi langkah jarak selamat seperti yang ditetapkan garis panduan rasmi. Oleh itu, semua peralatan untuk bersenam akan dijarakkan 1 meter dan dibersihkan dengan lebih menyeluruh 4 kali sehari. Di cawangan punggol, alat pelindung antara mesin-mesin kardio sedang diuji pakai. Jika berkesan, ia juga akan diletakkan di cawangan yang lain. Sekitar 360 pekerja syarikat Grab diberhentikan akibat pandemik COVID-19. Juga kita lihat usaha murni tanpa kenal sempadan bagi bantu pekerja Malaysia yang terkandas di sini.